السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah sekalian kamu kepada aku perkenankan. Sidang jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi tajuk perbincangan dalam kitab Al-Azkar. Kita sudah masuk pada tajuk doa setelah tasyahud akhir. Jadi kitab ini namanya Azkar, menghimpunkan zikir-zikir dan doa. Bab kita bincang ni adalah babus solah. Jadi apakah zikir doa dalam solah? Kita telah mulakan dahulu doa iftitah. Doa iftitah, doa di awal-awal solat kita. Sebab itulah solat itu sendiri pada bahasa Arab bermaksud doa. Cuma di segi syarak, solat itu adalah aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu pada istilah syarak. Pada bahasa, solat itu maknanya doa. Sebab itu di dalam solat ada doa iftitah, ada doa dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada doa antara dua sujud. Kemudian kita doakan Rasulullah dalam sembahyang, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita selawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya selesai tasyahud akhir. Antara perkara yang disunatkan dan menjadi sunnah Nabi adalah berdoa. Jadi sebelum beri salam dianjurkan kita berdoa. Dan dalam sembahyang ada dua tempat mustajab doa. Yang pertama semasa sujud. Nabi bersabda, fa'aksirud doa, banyakkan doa masa sujud. Yang kedua, di akhir solat kita sebelum kita beri salam. Itu antara tempat-tempat mustajab berdoa.
Jadi sambung kita hari ini muka surat 135 pada bab yang ke-22. Cetakan baru pada muka surat 135. Masih lagi doa-doa setelah tasyahud akhir. Jadi apa yang kita nak doakan, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan minta berlindung daripada 4 perkara. Pertama, minta berlindung daripada azab kubur. Yang kedua, minta berlindung daripada azab Jahannam. Yang ketiga, minta berlindung daripada fitnah hidup dan mati. Yang keempat, minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Jadi macam mana kita nak minta berlindung? Saya dah beritahu kaedahnya. Kalau nak minta berlindung, kita baca a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika daripada azab kubur. Min daripada azab kubur. Cakap Arab apa dia? Azab kubur. Cakap Melayu sama juga, azab kubur lah, cuma min tambah min, daripada. Jadi siapa-siapa kak min tu, kak daripada tu. Min daripada. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Jahannam cakap Arab, cakap Melayu Jahannam juga. Nam Jahannam. Neraka tu ada satu namanya neraka Jahannam. Ataupun bahasa Arab dengan nar. Semalam saya tengok ada kereta NER, tapi itu bukan kereta neraka. Nar tu api-api. Nar. Baik. Jadi dipanggil minta berlindung daripada azab nari jahannam, nar jahannam, atau min azabi jahannam. Yang tiga, minta berlindung daripada fitnah hidup dan mati. Bahasa Arab panggil fitnah juga. Fitnah cakap Arab, cakap Melayu ujian. Min fitnatil mahya wal mamat. Kawan saya belajar negara Arab di Kuwait, namanya Awang bin Mamat. Orang Arab kata bapak kau mati ya, Mamat. Mamat itu punya mati, fitnah kematian. Mamat itu. Taib, daripada fitnah hidup dan fitnah kematian. Wamin, dan daripada fitnah Ad-Dajjal ataupun Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi disuruh kita minta berlindung daripada 4 perkara ini. Inilah antara benda-benda yang besar minta Allah lindung kita. Baik, sambungnya hari ini. Hari itu pun kita dah baca, dah sebutkan. Kena maklum hukum membaca doa selepas tasyahud akhir bukan wajib, hanya sunat. Jadi disunatkan kita panjangkan doa itu, kecuali orang jadi imam, jangan panjang sangat, nanti makmum belakang komplain. Jadi imam sederhana. Tapi kalau kita jadi makmum, imam dah bagi salam, boleh tak kita terus berdoa? Boleh. Sebab bila imam beri salam, kita bukan lagi makmum, dia bukan lagi imam. Oleh kerana kita bukan makmum, maka kita dibolehkan berdoa sepanjang mana yang kita mahu, kemudian beri salam. Tak batal solat kita. Baik, jadi doa itu, doalah dengan apa saja, sama ada urusan dunia maupun akhirat. Tetapi berdoa dengan doa yang ma'thur, yang diambil daripada Quran, yang datang daripada hadis Nabi SAW, itulah yang paling bagus. Ya, jadi antara yang diambil daripada
as-sunnah, hadis Nabi ini 4 perkara. Sambung hari ini bilangan 172. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kata al-Imam An-Nawawi, rawaina, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam solat baginda. Jadi di situ nak sebut Nabi juga berdoa sebelum beri salam. Ya. Jadi Sayyidatina Aisyah dengar apa yang Nabi doa itu. Antara doa Rasul, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnati, betulkan bawa baris bawah tu, min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Semua ikut saya baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jadi saya ajak akak baca ni setidak-tidaknya seumur hidup pernahlah baca. Ya, setidak-tidaknya. Saya pun tak amalkan doa ni, saya amal doa yang atas tu. Jadi yang bawah ni jarang-jarang kita baca. Jadi setidak-tidaknya kita pernah baca apa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam berdoa itu kita dah beritahu ada 2 cara kalau minta sesuatu. Allahumma inni as'aluka, tu kita hendakkan sesuatu. Allahumma inni as'aluka. Ya. Kalau kita minta berlindung sesuatu, Allahumma inni a'udzubika. Jadi di sini kita minta berlindung 4 benda yang menjadi ujian besar dalam hidup kita. Yang pertama sekali, ya Allah, aku mohon engkau lindunglah aku daripada azab kubur. Kita ni tak dapat tak boleh elak, memang semua manusia akan melalui alam namanya barzakh. Barzakh ini ibarat dinding. Dunia dengan akhirat dindingnya barzakh. Mahu tak mahu semua akan ke situ. Ya. Walaupun orang yang hidup di akhir zaman, bila kiamat tidak terus ke negara akhirat, semuanya akan masuk alam barzakh dulu. Sebab itulah dipanggil nafakh. Tiupan yang pertama dibinasakan alam. Tiupan kedua dimatikan semua makhluk. Tiupan ketiga dibangkitkan. Sebab tu setengah ulama kata 3 kali tiup, setengahnya kata 2 kali. Wallah ta'ala a'la wa alam. Yang jelasnya ada tiupan yang nanti semuanya kullu man 'alaiha fan. Allah berfirman semua yang hidup binasa habis. Wa yabqa wajhu rabbik wa yabqa wajhu rabbuk Dzal jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah Ta'ala sahaja. Allah berfirman limanil mulkul yaum, milik siapa alam sekarang?
Siapa nak jawab, semua dah binasa. Allah menjawab, lillah al-wahid al-qahar. Alam sekarang ni milik Allah yang gagah perkasa itu. Yang esa, yang gagah perkasa. Masa tu manusia masuk alam, namanya alam kubur. Alam kubur ni kita takut Orang beriman jangan takut. Sebab kubur itu akan menjadi taman syurga. Yang kita takut ni sebab tak tahu belah mana ni. Dia dua je Nabi kata, imma rawdah min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Dia tak jadi yang ketiga. Nabi kata sama ada jadi taman syurga atau lubang neraka. Itu yang kita minta berlindung azab kubur. Sebab benda yang kita bimbang kalau kubur tu jadi lubang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang inilah yang kita pun buatlah persiapan supaya kubur kita itu menjadi raudhah min riyadil jannah, satu daripada taman-taman syurga. Allah warahmatullahi dirahmati Allah ya. Ini minta Allah lindung. Sebab kita nak minta siapa lindung? Ustaz lindung. Kita sendiri pun tak confirm lagi ni. Ustaz pun tak confirm duduk belah mana ni. Tapi doa lah ya Allah. Jadikanlah taman syurga kita ni. Ya, kita tak tahu siapa dulu siapa kemudian kan. Mungkin akak dululah. Saya kemudian sikit. Sebab kalau saya dulu saya pun nak bagi kuliah. Gurau-gurau juga agak, tapi lah tak tahu siapa dulu siapa kemudian. Allah harap cuma kita ni saling doa mendoakan. Ya, itulah namanya orang beruntung. Untung kita mati dah tuannya, tapi ada orang doakan dia lagi itu. Baik, itu azab yang pertama kita minta berlindung, azab kubur. Baik, yang kedua minta berlindung daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang inilah yang Rasulullah pernah sebut pada sahabat bernama An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu. Beliau tanya Rasulullah tentang Dajjal. Nabi kata, saya bukan takut yang itu. Yang saya bimbangkan Dajjal ini, kalau sabda Nabi, kalau saya ada, cukup saya saja lawan Dajjal itu. Yang saya bimbang Dajjal keluar, saya tak ada. Ini yang Nabi bimbang ni. Sekarang Rasulullah tak ada dah. Cuma Nabi pesan begini, kalau Dajjal keluar, jagalah diri kamu masing-masing. Ya. Dan mintalah Allah, Nabi sebut Allah sebagai pengganti saya. Jadi Nabi sudah mention yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal, siapa dia? Allah. Jadi minta Allah lindung kita daripada fitnah Dajjal ni. Ini ada pula yang bercakap, akak teringin nak tengok Dajjal mana rupa. Akak ni tak semenggah betul kata orang. Orang minta berlindung, dia nak minta tengok mana rupa. Tak payah tengok kak. Tak payah tengok dia. Ya, minta Allah lindung kita tu. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, tiap-tiap Nabi mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal ni. Tiap-tiap Nabi. Maknanya Dajjal ni bukan zaman kita je ada dah. Zaman Nabi dulu pun dah ada. Dan dikatakan Dajjal itu asalnya lahir di zaman Nabi Sulaiman. Bapaknya seorang ahli sihir yang digelar Syak. Ahli sihir Yahudi, bapak dia Yahudi, digelar Syak. Sebab tu orang duk nyanyi baby shark, baby shark. Ya. Bukan shark itu ikan jos, bukan shark tu. Syak dengan qaf, syaqqun. Orang Arab panggil, kalau kita panggil tok bomoh, tok dukun, mereka panggil syak. Ya. Tu minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Dahsyat tak dahsyatnya Dajjal ni, yang banyak nanti terpengaruh orang perempuan. Ini bukan saya beritahu, Rasulullah beritahu. Sampai Nabi kata, kalau Dajjal keluar, ikatlah anak
ikatlah isteri dan anak perempuan di rumah. Bukan Rasulullah anti muslimat dah, nak beritahu yang banyak pengikutnya nanti orang perempuan yang banyak terpengaruhnya. Sebab apa tak tahulah. Saya pun tak tahu sebab apa. Tapi tengok-tengok hari ni, ia juga, saya tengok hari tu artis Korea datang, apa nama, Lee Min Yo ke apa nama tu. Penuh muslimat, muslimat lah, penuh perempuan. Penuh kak. Sampai histeria, terjerit-jerit dak perempuan tu. Yang Ustaz Rehan datang, kau tak sambut pun. Akak ni. Allah Rabbi ya. Nak sebut sebab apa? Wallahu a'lam bisawab. Sebab dia ada tarikan dia, tarikan tu ada. Tu Dajjal. Lepas tu minta Allah lindung kita daripada fitnah Dajjal. Dan Nabi sebut Dajjal itu kalau dia muncul, bacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Apa khasiatnya? Nabi bersabda, kalau kita baca, nanti kita kenal itu Dajjal. Kerana bila kita baca surah Al-Kahfi itu ayat 1 sampai 10, nanti kita akan nampak di dahinya tertulis kafara, bukan KFC. Kafara. Apa kafara? Kafir. Nampak di dahinya tertulis kafir. Jadi itu antara nak minta berlindung daripada fitnah Dajjal ni. Jadi besarlah doa ni sampai disuruh baca sebelum beri salam. Yang ketiga, minta berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Apa maksud fitnah hidup? Hidup ni banyak fitnah. Nak mati pun besok di fitnah, jadi ujian. Ujian mati atau ujian mati. Ada orang nak mati, marahnya Tuhan, kenapa Allah buat aku macam ni? Aku ni banyak dah sembahyang masa muda-muda, sedekah pun banyak, tak patut Allah beri aku sakit ni, dia kata. Dimarahnya Tuhan. Aku ni tua, takkan Tuhan tak tahu. Aku begitu dah. Dah dipanggil, itu namanya sepatutnya makin hujung hayat semakin kita ingatkan Allah. Patutnya banyak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah lah, macam-macam dah Engkau beri aku selama ni, sihat, cantik, gebu. Cuma dah tua ni krepok sikit. Syukur, betul kak. Ini marah kenapa dah tak tegang, dah tak steering ni. La ilaha illallah, tu nama fitnah kematian tu. Atau dah nak meninggal, tu ingat Allah. Ya Allah, hanya padamu lah aku berserah. Ya tak? Ini makin dah nak mati, makin dia marah ke Tuhan, dah lupakan Tuhan. A'udzubillah min zalik. Atau nama fitnah kematian. Yang keempat, minta berlindung daripada al-ma'tham wal maghram. Ma'tham ini minta berlindung daripada dosa-dosa dan hutang piutang. Ya. Batu kita makin tua ni makin nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu antara yang diajarkan kita berdoa sebelum beri salam. Dah hafaz ke belum ni? Belum lagi. Tak apalah, hafal pelan-pelan ya. Okey, seterusnya 173. Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Dia begini kak, akak nak hafal dalam sembahyang tu payah. Dia kena amalkan dulu sebelum lepas sembahyang. Snap kan doa tu, ataupun pergi dekat pakcik Google tu, tanya pakcik Google, doa minta berlindung daripada Dajjal tu. Keluar pakcik Google tu beritahu. Bagus juga pakcik Google ni. Itu dalam bab yang beriman lah. Yang bab maksiat pun boleh tahan juga dia. Pakcik Google tu tanya benda maksiat pun keluar. Tanya benda elok pun keluar juga dia tu. Jadi minta apal dulu masa lepas sembahyang tu. Nanti dah lancar lidah, baca dalam sembahyang sebelum beri salam. Seterusnya, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan
Di dalam kitab Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, perkataan terakhir yang baginda ucapkan antara tasyahud, ini tasyahud akhir, dan salam. Ini doa Nabi baca selepas tasyahud akhir, sebelum salam. Macam mana doanya? Ikut saya baca. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ulang sekali lagi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Artinya Allahumma, doa-doa ni memang kita mulakan dengan Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah tu namanya merayu, merintih. Ighfirli, ampunkan saya. Para jemaah dirahmati Allah, cerita ampun ni kita dah ulang banyak kali. Kita ni memburu dua benda, ingat. Sebelum mati kita memburu dua perkara. Satu yang kita buru adalah ampun Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Ampun dan rahmat itulah namanya redha Allah, mardatillah. Kita mencari redha, mardatillah. Jadi redha Allah, kalau Allah ampun, Allah rahmat, itulah namanya Allah meredai. Jadi kita ni banyak-banyak minta ampun, ya Allah ampun, ya Allah ampun. Sebab apa minta ampun? Sebab kita kena ingat syurga itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang berdosa. Selagi tak berampun dosa, selagi itu tak boleh masuk syurga. Jadi kita ni cari ampunan Allah. Kalau tak diampun, dicelup neraka tu, dibersihkan di neraka. Kita tak maulah celup neraka, tak mau. Jangankan kata nak celup, panas neraka itu pun 70 kali ganda panas dunia ni. Belum lagi kita nak pegang apinya tu. Jadi mintalah ampun ya Allah. Sebab itulah kalau kita baca hadis-hadis Rasul, apa kelebihan duduk dalam majlis ilmu? Kita mendapat ampun Allah. Orang berjalan menuntut ilmu dalam ampunan Allah. Malah malaikat-malaikat, haiwan-haiwan berdoa untuk kita, ya Allah ampunkanlah mereka tu. Allah, semuanya cerita nak cari ampun ya. Mintalah Allah ampun. Sebab tu orang dah mati, apa doa kita baca? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia tu. Pergi kubur, apa doa kita baca? Ya Allah kau ampunkanlah si mati ni. Semuanya ceritanya minta ampun, minta ampun, minta ampun. Jadi doanya Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan saya. Cerita minta ampun ni ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat Nabi, Rasulullah wafat di atas riba Sayyidatina Aisyah. Masa tu Sayyidatina Aisyah umur 20-an, Rasulullah umur 60-an. Masih baring atas riba. Macam tak?
Kita kalau umur dah 60 kahwin budak umur 20, mau dia tolak kepala kita tu. Pergi baring kat akak sana, ngada-ngada. Saya nak cari yang macam tu lah, tak jumpa lagi ya. Kat mana tajuk kak? Tajuknya jadi Sayyidah Aisyah riba Rasulullah di akhir hayat. Sayyidah Aisyah dengar apa Nabi minta. Apa Nabi minta akhir hayat? Allahumma ghafirli warhamni. Ya Allah, ampunkan saya, rahmatlah saya. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, temukan saya dengan teman-teman di tempat yang mulia. Tiga benda Nabi minta di akhir hayat. Ya Allah, ampunkan saya dan rahmatlah saya, dan pertemukan saya dengan teman-teman di tempat mulia. Jadi kita pun dah akhir-akhir hayat, jangan lupa banyakkan minta ampun. Allahumma ghafirli warhamni. Dulu kita dah bincangkan Rasulullah tak ada dosa, sebab apa Nabi minta ampun? Rasulullah tak ada dosa, sebab apa Nabi minta ampun? Jawapannya, Rasulullah nak ajar kita apa yang patut kita minta, bukan apa yang patut Nabi minta. Nabi tak minta pun Allah dah ampun dosa Nabi. Habis tu Rasulullah baca juga nak ajar kita supaya kita ni tahu nanti dah nak minta apa. Ya Allah, ampunkan saya, rahmatlah saya Allah. Minta tu banyak-banyak ya. Jadi ni sebelum kita sampai ke situ, ni dalam sembahyang ni pun jangan lupa di akhir sembahyang minta Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunkan saya ma qaddamtu, benda yang dah lepas-lepas tu. Yalah yang lepas-lepas kak, zaman pop ye, zaman akak dulu masuk Ratu Kebaya. Ni rasa ada Ratu Kebaya Negeri Melaka ni dulu ni. Ada. Zaman pakai baju kembang, beg tangan sini, rambut gulung dalam. Dengan pak cik naik motor Lambretta, pak cik pakai topi bareta kan. Saya tahu ni semua zaman ni, saya tengok, saya kenal. Ya Allah, ampunkanlah yang lepas-lepas. Yang lepas-lepas kita minta ampun. Saya tak sempat hidup zaman tu. Zaman saya dulu zaman budak-budak main break dance. Saya tak terlibat, saya budak baik, alhamdulillah. Zaman dulu-dulu ya. Zaman budak-budak ya. Zaman dosa-dosa. Dulu akak kan main getah tu kan, lempar getah tu bertindih, menang getah kan. Judi tu tahu, penuh gelang sini kan. Lepas tu jual 30 10 sama sezaman. Main bedik-bedik, bertaruh letak seorang 10 getah, bedik jatuh semua, menang kita, penuh gelang kita tu. Tu judi kecil-kecilan tu. Tapi zaman tu mana tahu judi tak judi kan. Yang kita suka-suka je masa tu. Tu tak cerita lagi main baling duit shilling. Ya Allah, ampunkanlah. Ini bukan saya ni, cerita budak kampung saya dulu. Nakal sungguh. Mintalah Allah ampunkan. Ya Allah, ampunkanlah barang yang dah lepas tu. Wa ma akhartu, dan benda yang akan datang, minta Allah ampunkan. Akhartu, benda yang akhir-akhir, yang ke depan ni pun tak tahu apa jadi ni. Baik, minta ampun ni kak, besar tak besarnya doa ni, Rasulullah sebut apa dia? Orang paling gembira hari akhirat besok, orang buka-buka buku amal dia bersih. Sebab apa? Sebab barang yang lepas mudah dipadam. Cuba tadi main getah, bertaruh getah tu, getah gelang tu kan, kalau masih ada catatan tu, malang kita tu. Tapi semua Allah dah hapus kira dah. Tu tak sebut lagi main pondok-pondok, habis bunga mak kita. Mak tengok bunga mana pergi, dah dibuat sayurnya.
Bondok-bondok dulu, nakal sungguhlah. Allah Rabbi. Itu maknanya minta ya Allah ampunkan barang yang lepas dan barang akan datang. Wa ma asrartu, asrar ni sir, benda yang kami sembunyikan. Wa ma a'lantu, a'lantu yang kami i'lankan. Orang Arab panggil a'lan, i'lan, orang Melayu panggil. Hari ini jadi iklan, bukan iklan, i'lan. Benda yang dipamerkan. Ada dosa-dosa yang kita buat sembunyi-sembunyi, ada dosa yang dibuat terang-terang. Minta ya Allah ampunkanlah dosa aku yang sembunyi, yang terang. Wa ma asraftu, asraf ni yang kadang-kadang berlebih-lebih pula. Wa ma anta a'lamu bihi minni, ampunkanlah. Wa ma anta a'lamu, dan engkaulah yang lebih mengetahui segala-gala lebih daripada apa yang aku tahu. Antal muqaddimu, engkaulah yang awal. Wa antal muakhiru, dan engkaulah yang akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Tiada Tuhan tempat kami minta ampun, tiada Tuhan yang kami sembah, yang kami minta tolong melainkan engkaulah ya Allah. Itu maksud doa ini. Eloklah doa ni kita hafaz, dan biasa kita akan baca doa ini dalam munajat kita di waktu malam, dalam tahajud dan seumpamanya. Itu kita bercakap, ya Allah, Allah maghfirli, ya Allah ampunkan dosaku yang lepas, yang akan datang, yang tersorok, yang tersembunyi, yang terang-terang, yang aku tahu, yang aku tak tahu, yang engkau lebih tahu segala-galanya ya Allah. Engkaulah yang awal, engkaulah yang akhir ya Allah. Tiada Tuhan tempat aku minta ampun, minta tolong melainkan di kau saja. Itu yang kedua, doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam solat. Seterusnya 174 kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan saya suatu doa yang boleh saya baca dalam solat. Ini Sayyidina Abu Bakar pula minta Nabi ajarkan. Lalu Rasulullah pun ajarlah Sayyidina Abu Bakar. Nabi pun ajar begini. Ibu-ibu ikut saya baca. Qul itu maknanya ucap olehmu, qul baca olehmu. Kita ambil daripada Allahumma. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ulang sekali lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi, aku telah buat zalim pada diri aku ya Allah. Inni zalamtu nafsi ini seumpama doa Nabi Adam. Waktu Nabi Adam dicampak ke dunia, diturunkan ke dunia kerana makan buah larang di syurga tu. Jadi antara doa Nabi Adam, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah buat zalim diri aku.
Aku ni buat nyaya pada diri aku sendiri. Zulman kathiran, kezaliman yang banyak. Ini namanya pada maqam kita ni kena rendah diri. Nak minta sesuatu dengan orang besar-besar, nak minta sesuatu dengan Allah yang Maha Agung, kenalah kita ni menghinakan diri. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Kezaliman, penganiayaan yang besar, yang banyak aku buat. Wala yaghfirudz dzunuba, dan tidak ada yang dapat mengampunkan akan dosa-dosa illa anta, melainkan engkau lah ya Allah. Siapa lagi nak ampunkan dosa? Engkau je lah ya Allah. Faghfirli, ya Allah, ampunkanlah aku ni maghfiratan min indik, sebagai suatu keampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, kasihlah aku, sayanglah aku. Itu maksud warhamni, itu rahmatlah aku, kasihlah aku. Apalagi nak sebut sayanglah aku ini ya Allah. Innaka antal ghafur, sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Itu ini namanya munajat ataupun rintih kita depan Allah ya. Atau sebab elok dia hafaz doa-doa begini, nanti kita merintih, ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ada orang tanya, kita baca doa ni tak ikut tajwid. Ini bukan Quran, ini doa. Doa tak ikut tajwid tak apa. Ya, sah. Dia yang nak kena bertajwid kalau baca Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau kita niat baca Quran. Kalau niat baca doa tak bertajwid pun tak apa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, tak apa, sebab itu doa. Kalau Quran dia kena tajwid. Tayyib. Jadi kalau begitu bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi. Ini namanya rintih kita. Dan kita dah sebutkan pada pengajian yang lepas sabda Nabi SAW, siapa yang mahu Allah dengar rintihnya waktu susah, perbanyakkan berdoa waktu senang. Nanti waktu susah kita merintih, Allah beri kita. Allah nak tengok sebenarnya siapa yang banyak meminta-minta. Allah suka. Sebab itulah dalam syair Arab dipanggil la tas'alan bunayya adama hajatan. Jangan kamu wahai anak Adam, jangan kamu minta hajat kamu kepada anak Adam. Mintalah hajatmu kepada Allah yang pintunya tak pernah tertutup. Bunayyu adama, anak Adam tu kalau kamu minta-minta mereka marah. Allah Ta'ala kalau kamu tak minta, Allah marah. Jadi minta pada Allah. Ya, ini antara minta kita. Jadi doa inilah diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk dibacakan dalam solat dan tempatnya sebelum salam. Jadi sudah ada 3 doa itu. Ya, jadi kalau boleh hafaz dan amalkan. Kata Imam Nawawi, demikian kami tegaskan bahawa kalimat zulman kathiran dengan huruf tha pada sebahagian besar riwayatnya. Sebab ada yang baca zulman kabiran dengan ba pun boleh. Zulman kabiran, kezaliman yang besar. Zulman kathiran, kezaliman yang banyak. Di sebahagian riwayat menggunakan lafaz kabiran
dengan maksud besar dengan huruf ba. Jadi mana satu yang betul? Dua-dua betul. Allahumma inni qad zalamtu nafsi zulman katsira pun boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira pun boleh. Dua-dua sah riwayatnya dalam hadis Rasul. Kedua-duanya boleh digunakan. Oleh kerana itu dianjurkan untuk menggabungkan kedua-duanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran, ataupun zulman katsiran wa kabiran pun boleh. Masukkan dua-dua sekali. Imam Bukhari di dalam sahihnya, Sahih Bukhari dan Imam Baihaqi dan para ulama yang lain beralasan dengan hadis ini tentang bacaan doa di akhir solat. Alasan ini sahih kerana lafaz dalam hadis itu disebutkan dalam solatku. Jadi saya nak jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya nak baca dalam solat. Jadi dalam solat Nabi pun ajar. Jadi tempatnya di mana? Sebelum beri salam itu. Ya, itu disebut dalam Sahih Bukhari, Imam Baihaqi dan para ulama. Jadi maksud dalam solat mencakupi semua bahagian solat, sedangkan tempat doa dalam solat adalah di sini, yakni sebelum beri salam. Seterusnya kami riwayatkan lagi, kata Imam Nawawi dengan sanad sahih dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Saleh Zakwan, daripada sebahagian sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, Nabi SAW bertanya kepada seseorang, apakah doa yang kamu baca dalam solatmu? Lalu laki-laki itu jawab, saya baca selepas tasyahud. Saya membaca kemudian daripada tasyahud, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya as'aluka. Apa makna as'aluka, Kak? Saya minta, saya mohon, al jannah, syurga, wa a'udzubika, dan saya minta berlindung minan nar, min daripada an-nar, neraka, api neraka. Lulus, Kak, lulus. Macam tu je belajar cakap Arab. Akak pergi kat kedai tu, nak apa? Nar. Nak beli api, lighter. Api tak ada. Minta nak api an-nar. Jadi laki-laki tu kata, saya minta pada Allah, ya Allah, kurniakan pada saya syurga dan dan lindung saya daripada neraka. Taib. Amma inni la uhsinu danataka wala danata Mu'adz. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haulaha nudan dinu. Apa dia? Sesungguhnya saya tak mampu melakukan dialek kamu, tidak pula dialek Mu'adz. Maka Nabi SAW bersabda, kami pun meminta perkara yang sama dengan kamu minta. Kalimah ad-dandanah adalah perkataan yang tidak difahami maksudnya. Lafaz haulaha nudandinu maksudnya antara syurga dan neraka, atau berkenaan kedua-dua permohonannya. Pertama, permohonan dimasukkan ke dalam syurga, dan kedua, permohonan dilindung daripada neraka. Wallahu a'lam. Baik, begini ceritanya. Rasulullah tanya laki-laki ini apa dia minta dalam sembahyang. Dia kata dia minta syurga dan minta berlindung neraka. Jadi laki-laki ni orang Arab samalah macam semualah, saya ingat semua negara
Itulah ajaibnya Allah Ta'ala cipta manusia. Kita ni dalam Malaysia saja berapa banyak dialek. Walaupun guna bahasa Malaysia, tapi dialek. Orang Terengganu lain, Kelantan lain. Ya. Kadang-kadang orang KL pun tak faham orang Kelantan cakap apa tahu. Sebab dia guna dialek dia. Aku tem. Saya tahu tu sebab saya sekolah Kelantan. Dulu-dulu pun nak tak peteh. Nak peteh. Itu dialek. Jadi kalau kita dalam negara kita pun banyak dialek, belum lagi dengan Banjar, orang Banjar, kulaan, guring-guringan, belum lagi orang Jawa. Jadi banyaknya bahasa. Jadi orang Arab pun macam tu juga. Jadi dia pun ada dialek dia. Sampai Rasulullah sendiri kadang-kadang tak jelas apa dialek yang dia orang guna tu. Jadi di situlah rupanya laki-laki ni minta syurga dan minta berlindung neraka. Itu dipanggil dalam hadis ni, jadi dia punya dialek itu. Ya. Nak sebutkan itulah yang kita disuruh minta. Dan itulah Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran dua benda ni jangan lupa minta, syurga, minta berlindung neraka. Kerana Allah sebut dalam Quran siapa orang yang berjaya. Siapa orang berjaya? Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah." Sesiapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz, maka sungguhnya itulah orang berjaya. Ada orang berjaya ni dua benda kena ingat. Zuhziha 'anil nar, dihindar dia daripada neraka. Kalau ikutkan dia ni humban neraka, tapi dengan pertolongan Allah, dengan syafaat Rasulullah, syafaat yang Allah izinkan, zuhziha, terselamat dia dari neraka. Satu. Bila selamat neraka, belum tentu masuk syurga, tapi beruntung dia dimasukkan dalam syurga. Itulah yang kita disuruh minta supaya kita ni masuk syurga, dihindarkan dari neraka. Jadi selain kita sebut mencari ampun dan rahmat, dua benda ni jangan lupa pula lagi. Minta syurga, minta dimasukkan syurga, minta dihindar daripada neraka. Baik. Satu hari sejuk yang bersangatan, sejuk. Bila sejuk ni apa doa kita baca tak? Nanti masuk dalam bab doa waktu sejuk, doa waktu panas. Rasulullah ajar kita kalau sejuk sangat, kita kata ya Allah sejuknya, ya Allah lindunglah aku daripada kesejukan neraka. Rupanya neraka tu ada neraka yang sejuk, dan sejuk neraka tu sangat dahsyat. Orang mati di tempat sejuk. Akak tengok cerita Titanic tak? Tengok juga, boleh tahan. Saya tak tengok orang beritahu. Yang hero dengan heroin berdiri depan kapal macam tu. Boleh tahan juga akak-akak ni. Saya tak tengok orang beritahu. Saya nak cerita bukan yang itu. Yang saya nak cerita sebab apa ramai mati waktu kapal tu tenggelam. Sebab sejuk melampau. Rupanya bila sejuk ni, kita punya pernafasan jadi berat, susah nak bernafas. Ya. Jadi bila kita sejuk, ni akak yang selalu pergi travel tempat-tempat sejuk ni, Nabi ajak kita kalau sejuk, sebut ya Allah, sejuknya hari ni aku minta engkau lindunglah aku daripada sejuk neraka. Sebab tu dalam surah Insan ada satu ayat tu. Baik, kalau panas yang bersangatan
Kalau panas, sangat-sangat panas, sama juga kita panas, doa, ya Allah, panasnya hari ini, aku minta berlindung daripada panas neraka. Sabda Nabi SAW, siapa yang minta, Allah akan bagi. Jadi kalau sejuk sangat pun minta berlindung daripada sejuk neraka. Lepas tu dalam surah Insan, apa nikmatnya syurga? Allah sebut dalam surah Insan nikmatnya syurga, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di syurga nanti la yarawna fiha syams, mereka tidak akan melihat kepada matahari. Tadi kan matahari kan menyebabkan panas. Neraka nanti kak terang tapi tidak ada panas. Wala zamharira. Zamharira tu sejuk yang melampau-lampau, itu dia panggil zamharir. Jadi dalam neraka tidak panas dan tidak terlalu sejuk. Ni sekarang ni kita rasa panas ke sejuk ni? Sejuk, panas, sejuk, panas. Ini sebab bukan syurga. Kalau syurga, dia tak panas, dia tak sejuk. Kita buka aircon bilik, kadang-kadang terasa sejuk, perlahan kan rasa panas pula. 16 sejuk pula, kontrol 26 dah panas pula, kontrol 20 sejuk juga, 22 sejuk, semua tak kena. Sebab apa kak? Sebab kita bukan di syurga. Sekian dimaklumkan tahu. Iya, kalau kat syurga tak ada tu semua, tenang. Itu sebab tadi saya tanya panas ke sejuk. Ada yang kata panas, ada yang kata sejuk. Sebab kita bukan dalam syurga. Sebab tu kalau panas, minta ya Allah, lindunglah aku daripada panasnya neraka. Kalau sejuk bagi negara mana akak ke Switzerland Switzerland ke mana-mana negara sejuk ke Korea ke sampai negatif tu, minta ya Allah, lindunglah aku daripada sejuk neraka tu. Jadi simpulnya situ, selalulah minta Allah tolong kita nak masuk syurga, nak minta berlindung neraka tu. Dua benda ni kita kena selalu minta. Doanya mudah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Kemudian akhir sekali, doa yang disunatkan untuk dibaca pada setiap kesempatan. Ini kalau ada waktu-waktu lapang, yang tadi pun boleh kita baca dalam sembahyang kita. Kalau tak ingat doa yang panjang-panjang tadi, paling tidak pun fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ataupun paling ringkas, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku hendakkan syurgamu, aku mohon lindunglah aku daripada neraka. Ya, mintakan, jangan tak minta. Rasulullah SAW bersabda, berkata syurga kepada Allah, syurga bercakap, ya Allah, si fulan ni minta masuk dalam aku, izinkanlah dia masuk. Siapa yang minta? Syurga akan minta untuk kita. Tapi dengan syarat kita minta dengan Allah lah. Bila kita minta berlindung daripada neraka, kata neraka, ya Allah, si fulan ni minta berlindung daripada azab aku, engkau lindunglah dia. Siapa yang minta? Neraka minta. Jangan neraka cakap begini, ya Allah, kau masukkan dia. Na'udzubillah. Jadi kita ni rajin-rajinlah minta syurga, minta berlindung daripada azab neraka. Itulah orang berjaya sekali kan. Orang berjaya dihindar dia dari neraka itu. Allah Rabbi, takut kat kita ni neraka tu bukan benda mudah. Takut kita nak masuk syurga pula, amal kita tak seberapa ya. Baik.
Baik, kemudian apa lagi kita nak minta ya? Disunatkan dibaca pada setiap kesempatan. Ini pula doa yang disuruh kita baca bila-bila ada kesempatan waktu. Semua ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Okey. Ulang lagi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Tayyib. Artinya Allahumma, ingat ya, nak minta sesuatu, Allahumma inni as'aluka, aku mohon padamu. Inni, sungguhnya aku ni. Inni itu dipanggil lafzu taukid. Sungguh-sungguh aku minta ya Allah. Boleh juga Allahumma as'aluka, boleh, tapi biarlah nampak bersungguh. Allahumma inni, itu kalau seorang-seorang, kalau kita baca ramai-ramai, tukarkan menjadi jamak Allahumma inna nas'aluka dengan nun, nas'aluka. Itu dengan Tok Imam baca Allahumma inna nas'aluka. Kalau seorang-seorang Allahumma inni as'aluka al-afwa, minta pada Allah afwa, keampunan. Tadi kita baca Allahumma ghfirli, pun keampunan. Alim ulama duk bahas apa beza ighfirli dengan al-afwa. Dua-dua maknanya sama. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, aku mohon maaf. Apa beza mohon ampun dengan mohon maaf? Apa beza Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan saya, dengan Allahumma inni as'aluka al-afwa? Malam Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa tu datang daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malam ni malam Al-Qadar, malam mustajab doa kan, apa yang patut saya minta? Nabi kata, minta pada Allah, Allahumma innaka afun, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah sungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau sukakan kemaafan, fa'fu anni, ampunkan saya. Tadi kita sebut Allahumma ghafirli, ampunkan saya juga. Lalu ulama-ulama bahasa berbahas, rupanya kalau Allah maghfirli, kita minta Allah ampunkan kita, tapi masih ada bekas-bekas dosa tu ada, masih berbekas lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah memaafkan, bukan saja dosa tu diampunkan, malah bekasnya pun dihilangkan. Boleh faham? Saya ulang balik. Akak jangan mengangguk tak angkat kepala ya. Saya ulang balik. Kalau orang minta ampun, ya Allah ampunkan daku, itu Allah maghfirli, ya Allah ampunkan daku.
Allah ampunkan dia, tapi masih ada bekas-bekas. Dipanggil dia macam orang keluar penjara, masih dipanggil banduan, walaupun sudah dijatuhkan hukuman pada dia, masih ada bekas. Orang panggil dia banduan. Sian dia, ya, sebab masih ada bekas. Tapi kalau seseorang itu dibicarakan di mahkamah, kemudiannya didapati bersalah, tapi mahkamah membebaskan dia, tuduhan-tuduhan digugurkan, itu namanya mendapat kemaafan. Maka dia tak masuk penjara, dia tidak dijatuhkan hukuman, orang tak panggil dia banduan. Tapi dia bersalah juga. Boleh faham? Yang tadi itu sama-sama bersalah. Dua orang ni buat salah, seorang ni dimasukkan penjara. Maka bila keluar penjara, orang panggil dia banduan, walaupun sudah jatuh hukuman, sudah habis dah hukuman tu, tetap ada bekas dia. Tapi kalau dia tadi dijatuhi hukuman, tapi mahkamah bebaskan, gugurkan segala pertuduhan dia, dia tak masuk penjara, orang tak panggil dia banduan kerana sudah dibersihkan dia. Itu beza. Allahumma innaka afun karim. Itu beza al-afwa dengan ighfirli, ya Allah ampunkan saya. Kesimpulannya dua-dua kita minta ampun. Cuma ini bahasa sebab terjemahannya sama. Yang tadi minta ampun, ini pun minta juga ampun. Jadi ulang balik, Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku ni as'aluka, aku minta padamu al-afwa, kemaafanmu, wal afiyah, aku minta keafiatan padamu. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah kurniakan pada saya al-huda, hidayah, wat tuqa, kurniakan pada saya ketakwaan, wal afaf. Afaf ni kita panggil apa dia? Afaf, menerima apa adanya. Wal ghina, dan merasakan cukup. Ghina ni asal makna kaya, tapi kaya pun kadang rasa tak cukup. Dia ghina ni rasa cukup dah, merasa berkecukupan. Sebab tu orang kadang-kadang rumah tak besar, tapi dia rasa hidup dia cukup dah. Ada orang rumah besar pun berasa cukup, ya. Yang bimbang tak pernah berasa cukup, tak cukup sampai sudah. Atau kita minta, ya Allah berilah rasa cukup dalam diri kita ni. Maksudnya tak salah banyak ke, banyak harta ke, banyak rumah ke, tak kisah. Yang penting jangan tak pernah merasakan cukup. Lawannya sentiasa berasa tamak, tak pernah berasa cukup. Jangan. Kita ni cukup. Itu dipanggil ghina. Taib. Jadi mana satu kita nak amalkan ni, mana-mana pun boleh kak. Yang penting akak faham apa yang akak minta tu. Cuma saya tekankan itu, tekankan begini supaya kita nampak apa yang kita minta selama ni, supaya nanti bila kita munajat, kita merasakan ada kepuasan kita minta pada Allah Ta'ala. Okey, tadi yang pertama Nabi pesan minta berlindung daripada 4 perkara: azab kubur, azab neraka, kemudian fitnah hidup, fitnah mati, kemudian fitnah dajjal. Baik. Kemudian yang kedua, kita munajat pada Allah, ya Allah aku ni banyak dosa, ya Allah ampunkanlah dosa aku yang lepas, yang akan datang. Atau minta ampun, sebab dengan ampunilah kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita munajat depan Allah, ya Allah aku ni zalim buat nyaya diri aku, kezaliman yang banyak aku buat. Yalah tuan-tuan, kadang-kadang kita pun rasa macam-macam dah Allah bagi, tapi tak setimpal balasan kita dengan Allah. Kadang-kadang
Itu yang kita rasa macam kita ni menzalimi diri kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Engkau Maha Pengampun. Keampunan yang datang darimu sahaja. Tiada ada Tuhan melainkan Engkau, tidak ada yang Maha Mengampun melainkan Engkau ya Allah. Okey, yang keempat, minta syurga, minta berlindung neraka. Yang kelima, mintakan kemaafan dan keafiatan. Oleh kerana banyak ini, setidak-tidaknya adalah dalam diary kita yang kita pernah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi dia fokusnya beginilah. Kalau berasa payah sangat nak apal-apal tu, paling tidak pun di akhir sembahyang kita, Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunkanlah saya ni dan rahmatlah saya. Satu. Yang kedua, paling tidak pun sebelum beri salam tu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta padamu syurgamu dan aku minta lindunglah neraka tu. Ya, supaya baik. Dan kalau nak ringkas lagi, minta Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ini pun jangan pandang kecil juga. Satu hari pak saudara Nabi namanya Al-Abbas, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan saya doa. Nabi kata, ya ammi Rasulillah, wahai pak saudara Rasul, wahai pak cik Rasul, mintalah pada Allah afiyah. Doanya, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku minta afiat. Boleh tak minta afiat? Okey. Jadi Nabi suruh dia minta afiat saja. Dia balik, dia amal. Dia jumpa lagi Rasul. Dia kata, ya Rasulullah, ajarlah saya ni doa. Nabi kata, minta pada Allah afiat. Dan kemudian Nabi kata, ya pakcik Rasulullah, ya Abbas, kalau Allah beri kamu afiat, cukup dah. Di situ nak faham pula, selain minta syurga, selain minta lindung neraka, jangan lupa minta afiat. Ya, minta afiat. Ya Allah, kurniakan pada saya keafiatan. Boleh. Jadi jangan pandang kecil afiat itu, minta juga afiat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Sambung sikit lagi, fid dunya wal akhirah. Afiat dunia, afiat akhirat. Itu untungnya orang Melayu ni cakap Arab. Itu kan semua bahasa Arab tu. Fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta afiat dunia akhirat. Okey. Baik, dia maknanya lebih kurang sama. Yang tadi minta syurga, minta berlindung neraka. Orang yang diberi afiat, syurga dapat, dihindarkan neraka. Jadi sama aja, lebih kurang aja. Cuma kaedah berdoa tu nampak berbeza. Ya, tapi matlamatnya sama. Apa matlamat kita? Nak masuk syurga, nak elakkan daripada neraka. Itulah penghujung, itulah cita-cita tertinggi kita. Kita nak masuk syurga Allah Ta'ala, nak minta Allah hindar daripada azabnya. Batu yang akak sedekah ke, akak datang kuliah ke, apa lagi buat baik ke, yang kita duk jaga sangat mulut ini, semuanya kerana kita ni takut nanti dihumban dengan sebab mulut dalam neraka tu. Yang kita duk cakap elok-elok ni sebab kita nak kita ni menjadi ahli syurga. Itulah matlamat kita. Jadi minta pada Allah. Dan bila Allah sudah beri,
maka Allah jadikan dia orang yang cenderung kepada amalan-amalan syurga, dan Allah akan elakkan dia untuk menyokong amalan-amalan neraka tu. Itulah yang kita harapkan Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita, Allah bimbing kita. Itu sebabnya bila ajak buat-buat benda haram tu dah tak berapa nak setuju dah. Sebab rupanya kesan doa kita tu ada. Cuma orang nampak tak? Itu kan lambat lagi. Tak, memang benda tu lambat lagi. Tapi bila kita dah minta sekarang, Allah lorongkan kita ke arah yang kita minta tu. Kita minta apa tadi? Syurga kan. Maka cakap kita, jalan kita, apalagi hidup kita, pakai kita, makan kita, bergaul kita dah menuju ke arah ke syurga. Dan kita sudah tidak berminat lagi dah bercakap, berbual, mengikut benda-benda yang membawa ke arah neraka. Dia pun heran, rupanya itulah kesan doa yang dia minta sekarang. Itu namanya bekas doa tu. Sebab tu ada orang kata, mustajab ke doa. Kan Allah dah sebut, kamu minta, aku beri. Sekarang ni, dia nak kena mula minta. Ya kak, kalau kita tak minta, itu yang Allah tak bagi tu. Itu yang tengok jalan gelong aja. Sebab apa dia ni? Sebab dia tak pernah minta jalan untuk ke syurga. Dan dia pun tak pernah minta berlindung dihindarkan neraka. Jadi jalan dia tu tengok makin hari makin teruk tu. Itu yang kita takut tu. Kita sebut ni bukan orang lah, sebut pada diri kita ni. Ya. Baik, itulah yang dapat saya kongsikan. Batu Rasulullah suruh kita doa akhirat itu, sebab siapa yang Allah nak bawa dia kepada kebaikan, Allah akan tunjuk dia jalan kebaikan. Itu yang Nabi sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak jadikan dia orang baik-baik, Allah akan beri dia faham. Ni yang kita faham ni, faham benda-benda yang diajarkan dalam agama kita. Sebab begini maksud saya, ada orang kadang-kadang dia doa minta syurga, dia kata buat apa minta sekarang, lambat lagi kan. Rupanya kita minta itu supaya amal kita tu lorong ke arah tu. Kita minta syurga, jadi amal-amal kita Allah lorongkan jalan ke syurga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Habis suara, habis semua sekali. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Ada? Ada, silakan. Silakan. Okey. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, soalan yang ditanyakan ialah doa-doa ini kita baca dalam bahasa Melayu, cuma tidaklah dibaca di lisan, dia baca dalam hati. Taib. Dalam solat Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dalam solat kecuali 3: Quran, zikir, doa. Quran, zikir, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu Quran ke zikir? Itu Quran ke doa? Dua-dua boleh. Niat Quran boleh, niat doa pun boleh. Tapi kalau niat baca Quran, Quran hanya dibaca masa berdiri. Selain berdiri, doa. Kalau waktu tahiyat akhir baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niat baca Quran makruh. Tapi kalau selepas tahiyat akhir Rabbana atina, niat baca doa sunat. Jadi niat kita itu penentu. Kita niat baca Quran ke doa? Doa. Rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ke Quran, Quran. Tapi kalau kita baca dalam tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir, niat doa sunnah. Kalau niat baca Quran, makruh. Jadi tempat dia itu mesti betul. Jadi kalau Rabbighfirli wa liwalidayya kita baca selepas Fatihah waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita niat baca Quran sunat. Ya, sebab memang Quran dibaca semasa berdiri. Ataupun kita niat doa pun boleh. Jadi itu tiga benda: Quran, zikir, doa. Taib. Sekarang ni soalannya kita baca dalam bahasa Melayu. Jadi dalam solat itu iktibarnya dalam bahasa Arab. Quran dibaca bahasa Arab, doa dibaca bahasa Arab, zikir pun dalam bahasa Arab. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidahu. Semua bahasa Arab kan? Jangan pula Allah Maha Besar, telah mendengar telah mendengar oleh Allah yang maha sesiapa yang memujinya. Cannot lah, cannot. Jadi walaupun Quran, zikir, doa mesti bahasa Arab. Okey, jadi tak boleh terjemahkan bahasa kita, tak boleh. Cuma soalannya dalam hati. Baik. Dalam solat yang dibenarkan zikir Quran, zikir, doa itu dalam bahasa Arab berbunyi, bersuara. Kalau dalam hati tak apa. Yang itu tak sunyi kita daripada berkata-kata. Saya bercakap ni pun akak bercakap dalam hati ni, entah apa akak bercakapnya. Dalam sembahyang macam tu juga. Bodoh tu imam panjang sungguh baca. Cakap dalam hati tu. Jadi kalau begitu doa dalam hati boleh. Waktu sujud boleh. Waktu duduk dan akhir tu doa dalam bahasa Melayu boleh. Walaupun hajat dunia, hajat akhirat boleh. Cuma kita ulang balik, yang bagusnya berlafaz dan ambil doa-doa yang maksur dalam Quran dan dalam hadis. Biarlah bersuara. Itu namanya munajat kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Nak doa anak soleh kan? Bacalah Rabbi habli minas salihin. Boleh. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi tak ada masalah berdoa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa apa saja, dengan syarat bukan di lidah, dalam hati tak apa. Soalan seterusnya silakan. Tak ada juga. Ada. Tak ada. Alhamdulillah. Baru ni ada juga viral, sebenarnya ada soal khilafiyah tapi saya tak nak panjangkan soal khilafiyah ni. Soal khilafiyah ni maksudnya ada juga baru ni penceramah yang kata boleh doa dalam bahasa apa sahaja. Jadi kunut nazilah di satu negeri, dia baca bahasa Melayu. Allahumma hdina fi man hadait. Okey lagi. Dah habis doa. Ya Allah, kau tolonglah saudara-saudara kami di Palestin. Dalam sembahyang ni. Macam no comment. Saya tak setuju. Tapi dia kata mana ada dalil mesti menggunakan bahasa Arab. Itu dia punya pandangannya. Tapi kita biarlah bercermat. Walaupun Nabi izinkan doa dalam bahasa, Nabi izin doa dalam solat, tapi kita dah sebut Quran, zikir, doa semuanya bahasa Arab. Nanti kalau kita izinkan guna bahasa Melayu,
dengan semayang-semayang. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Oh, baca Quran pun Melayu kan. Lebih faham dia kata. Dia ingat ya, Rasulullah ajar kita bahasa Arab semua sekali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan sebelum kita menamatkan pengajian, macam biasalah beberapa iklan. Yang pertama, untuk projek kita nak bangunkan madrasah kami di Kampung Pandan tu. Projek kita lebih kurang 3 juta. Tapi kita jual kalender RM10. Modal berapa ringgit tak tahu. Agak-agak jadilah saham akak kalender RM10 ya. Yang penting bukan kalender ni, yang penting nombor akaun tu ada kat kalender tu je nak beritahu. Ada barcode lagi dah. Kemudian adalah waktu-waktu solat Kuala Lumpur ni ya. Akak-akak belilah. Tampalkan di rumah kita. Mudah-mudahan benda ini iklan yang sedikit, tapi kita tak tahu dah. Mudah-mudahan jadi impak yang besar kita nanti. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ni tiap-tiap bulan buat program di mana ni? Di Sabah. Program. Jadi kita dah nak menghadap cuti sekolah. Lepas tu buka sekolah lah. Jadi biasalah kita perlukan dana-dana untuk back to school punya program dan seumpamanya, untuk asnaf khususnya ya. Jadi saya alu-alukanlah kalau ada zakat, sumbangan dan sebagainya untuk kami panjangkan kepada sahabat-sahabat kami yang bertugas sepenuh masa di Sabah itu. Tak banyaklah kak, dapat 10 juta cukuplah. Tak payah saya kutip lagi lepas tu. Kita spend 10,000 sebulan cukup untuk dia orang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan iklan seterusnya ialah siapa yang berhajat untuk umrah, InsyaAllah saya akan bawa jamaah umrah pada 15 Januari Hotel Safwa lah dan Grand Plaza di Madinah tu. Dan kemudian bulan 2 15 Februari saya bawa rombongan ke Mesir. Mesir bukan ziarah Fir'aun tau, ziarah Nabi Musa. Fir'aun pula dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami selepas ini terpelihara daripada maksiat dan dosa, terhindar daripada musibah dan bala bencana, terselamat daripada tipu daya manusia dan syaitan yang durjana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna min ibadika salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت